KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa pakai pelitup muka apabila kita keluar dan juga menjaga jarak 1 meter. Okey, kepada calon-calon SPM 2021 yang mengambil subjek pendidikan moral, anda cukup beruntung kerana hari ini kamera tak switch lagi. Kerana hari ini, kat sini. Kerana hari ini, guru yang akan mengajar anda semua cukup hebat. Berpengalaman sebanyak lebih 20 tahun. Dan nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go! Ya, itu dia. Kita ada the one and only Sir Suresh. Apa khabar, cikgu? Khabar baik. Sihat? Sihat. Cikgu tadi nak salam ke? Ada. Tak boleh, cikgu. Kita kena menjaga jarak 1 meter. Okey, cikgu. Saya ada satu soalan lah, cikgu. Cikgu kan orang kata mempunyai pengalaman lebih 20 tahun, cikgu kan. Apa yang menyebabkan cikgu meneruskan lagi untuk mengajar anak-anak didik ni, cikgu? Orang kata, yelah, sebab setengah kalau kita buat sesuatu perkara yang lebih 20 tahun, dia dah rasa macam down, dia dah rasa macam cukuplah. Tapi cikgu lebih 20 tahun pun masih lagi nak mengajar anak-anak murid ni. Apa cikgu punya passion ni, cikgu? Apa yang drive sampai ke tahap ini, cikgu? Okey, satu perkara pertama tu penting tu adalah saya gemar profession perguruan. Maksudnya dia sudah sebati dengan saya lah. Okey. Sejak kecil lagi saya pun cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang guru. Dan benda itu telah jadi kenyataan. Ya, itu dia. Okey, macam hari ni, cikgu, subjek pendidikan moral, cikgu. Bab apa kita nak belajar, cikgu? Okey, so hari ini kita akan sentuh unit 8, tingkatan 4. Okey. Tajuk dia adalah hak dan tanggungjawab warga negara. Ini saya rasa satu bab yang cukup menarik sebab kadang-kadang kita tanya remaja-remaja di luar sana, kita tanya rukun negara pun, diorang dah lupa, cikgu, kan? Ya. Jadi sebab itulah anda semua kena stay dengan kami selama 1 jam ni. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi diminta cikgu untuk kita ke sini untuk kita lakukan sanitasi. Boleh, cikgu? Okey, boleh. Okey. Jom, cikgu. Di sini kita ada hand sanitizer. Cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Alright. Okey, dan diikuti dengan saya pula. Banyak sangat pula. Okey, itu tadi cikgu dah bercakap sikit mengenai bab apa kita nak belajar hari ni, kan, cikgu, kan? Dan juga subjek pendidikan moral. Tapi saya pasti ramai nak tahu ni, sekolah pilihan hari ini. Katanya daripada sekolah cikgu, kan? Iaitu Sekolah Menengah Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis Teluk Datuk Banting, Selangor. Nak tahu siapakah pelajar-pelajar yang cukup ceria ini? Jom kita perkenalkan mereka ini. Hello, apa khabar? Selamat sejahtera. Semua pengawas, cikgu. Ini semua top-top student ni. Cikgu nak perkenalkan mereka ke, cikgu? Tak apalah. Mereka boleh perkenalkan. Mereka boleh. Okey, kita mulakan daripada Kaganeswaran, betul ke? Kuganiswaran. Hello? Hello, are you there? Dengar ke suara saya? Ataupun Darshini, betul ke? Selamat sejahtera. Nama saya Okey, please introduce yourself. Selamat sejahtera. Saya Kuganiswaran Ganesh. Saya dari SMK Metodis Teluk Datuk Banting. Okey, cita-cita awak apa? Boleh saya tahu? Okey. Cita-cita saya adalah menjadi sebagai seorang doktor. Doktor, cikgu. Okey, baik-baik. Seterusnya, Darshini, betul ke? Is it correct how I pronounce your name? Betul. Okey, Rashidi. Bagi tahu nama awak dan juga cita-cita. Sekolah, saya pasti semua satu sekolah, kan, cikgu? Kan? Tidak perlu dah nak mention sekolah yang sama. Silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Diva Dashni. Cita-cita saya adalah menjadi seorang farmasis.
Nice. Wow. Okey, seterusnya ini dia, Malaysia. Hai, Hello. selamat sejahtera. Nama saya Malaysia. Saya dari Sekolah SMK Methodist. Okey, cita-cita awak? IT, Information Technology. Wah, menarik. Nice. Okey, seterusnya. Ini yang pakai tie warna kuning ni. Siapa nama dia? Dan juga apa cita-cita awak? Salam sejahtera. Nama saya Helena Fibia Raj dan saya ingin menjadi seorang saintis. Wah, hebatlah Elina. Okey, seterusnya. Ini dia. Si Chan Sing, betul ke? Ya. Okey. Hai, nama saya Si Chen Si dari SMK Methodist Teluk Datuk. Okey. Dan cita-cita saya adalah dalam bidang Artificial Intelligence. Oh, AI cikgu. AI. Nice. Okey, terakhir sekali, siapa nama ni? Selamat sejahtera. Nama saya Wisnu Kumar dan cita-cita saya untuk menjadi doktor veterinari. Wisnu, boleh tak awak dekatkan sikit awak punya mikrofon dekat mulut awak? Your microphone. Okey. Okey. Boleh dengar ke? Okey. Better. Okey. Nama saya Wisnu Kumaran. Cita-cita saya adalah menjadi doktor veterinari. Hebat-hebat cikgu. Diorang punya Ya. cita-cita ni, ada yang nak jadi AI, nak jadi saintis, nak jadi doktor. Apa-apa pun kami di Didik TV mendoakan adik-adik ni akan berjaya satu hari nanti apa yang mereka impikan. Okey, kita dah tahu dah subjek dan juga pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita nak berdiri rehat. Selepas ini kita akan mulakan kita punya pembelajaran dalam Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Moral merupakan sebuah subjek yang membawa pengertian, ajaran atau pegangan berkenaan dengan buruk baik sesuatu perbuatan. Berdasarkan konsep moral ini, sudah terang bahawa moral dan etika sememangnya sangat vital dalam mengatur kehidupan seharian seseorang manusia. Saya sebagai seorang murid sangat berharap bahawa nilai moral ini dapat diterapkan dalam diri setiap manusia agar masa depan kita terjamin. Terima kasih. Mata pelajaran moral merupakan subjek kegemaran saya. Subjek ini membantu saya mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan saya. Amalan nilai-nilai murni ini menjadikan saya insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, dan intelek. Sekian, terima kasih. Bagi saya suka belajar pendidikan moral sebab input yang saya dapat sewaktu PDP ialah sesuatu yang saya boleh aplikasikan di kehidupan seharian saya dengan mudah. Seperti yang kita tahu, pendidikan moral membimbing kita untuk melakukan sesuatu berlandaskan nilai-nilai murni. Didik TV KPM. Yes, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek pendidikan moral. Semuanya memberikan kata-kata yang cukup positif. Baik, jadi saya rasa tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kita punya pembelajaran kita bagi subjek pendidikan moral bagi bab iaitu hak dan tanggungjawab warga negara bersama dengan Cikgu Surai. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, so topik hari ini adalah hak dan tanggungjawab warga negara. Tetapi sebelum saya masuk topik, saya kena beritahu sedikit sajalah intipati subjek pendidikan moral. So, intipati subjek pendidikan moral ini ada nilai. Okey. So, dia ada 18 nilai universal. Pelajar perlu kuasai 18 sahaja. Lepas tu, yang intipati yang kedua itu, dia ada 3 domain moral. Maksudnya dimensi moral. Maksudnya dia ada penakulan moral. Selepas tu dia ada emosi moral. Lepas tu last itu adalah kita ada perlakuan moral. Okey. Okey, itu adalah intipati dia lah. Di dalam bab inilah. Bab ini dan keseluruhan moral memang dia ada nilai dan 3 domain moral. Penting. Dan soalan yang akan diajukan akan menyentuh bahagian-bahagian inilah. Okey? Boleh Cikgu. Okey. So, topik hari ini hak dan tanggungjawab warga negara. So, perkara pertama adalah kita kena tahu apa itu hak dan apa itu tanggungjawab. Dan keseluruhan kita mesti tahu apakah hak dan tanggungjawab kita sebagai warga negara lah. Okey? Okey. Tapi sebelum kita masuk topik,
perkara biasalah yang saya beritahu. Intipati pertama adalah dia ada cadangan nilai lah. Okey. So ada 5 nilai dicadangkan untuk unit ini, iaitu nilai bertanggungjawab, nilai patriotisme, nilai berterima kasih, nilai kebebasan, nilai berdikari. Nampak tu? Okey. So sekarang cikgu masuk topik lah. Perkara pertama, as a student, anda mesti tahu maksud hak. Boleh? Dan saya nak salah seorang pelajar cikgu ni, tolong bacakan maksud dia. Maksud hak. Kita minta ni librarian cikgu. Helena. Pengawas pusat sumber. Betul kan? Kuasa atas sesuatu. Okey. Ya, librarian. Kuasa atas sesuatu atau kuasa melakukan sesuatu yang ditentukan mengikut undang, peraturan dan undang-undang negara. Yes. Okey. So, Helena dah baca tadi. Okey, ada perkara yang penting dekat sini yang cikgu ada highlight untuk kamu, iaitu undang-undang negara. So, soalan cikgu adalah, apakah undang-undang tertinggi negara? Cikgu. Helena? Okey. Perlembagaan Malaysia. Okey, Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang tertinggi Okey. Nampak tu? Okey. So, sebagai rakyat Malaysia, apa yang kamu kena tahu? Ini ada dalam mata pelajaran sejarah. So, bila ada moral, dia ada masuk subjek-subjek lain juga. Ada kena-mengena. Kita panggil dia elemen merentas kurikulum. Nampak? Okey. So, perlembagaan itu kita ada 2. Satu, semasa kita merdeka, kita bentuk perlembagaan. Pada masa itu, kita ada 3 kaum utamalah, Melayu, Cina, India. Selepas itu, kita ada Perlembagaan Malaysia. Di mana selepas merdeka 1957, lepas tu pembentukan Malaysia pula 1963. So pada masa sekarang pula apa berlaku adalah bukan Melayu, Cina, India saja. Kita sudah masuk penduduk Sabah dan juga Sarawak. Maka bila kita buat perlembagaan, kita mesti ambil kira semua kaum yang ada dalam Malaysia lah. Agar hak asasi mereka tak terabai. So perlembagaan ini kalau you tengok, dia ada 15 bahagian. Lepas tu ada 183 perkara. Tapi untuk sukatan kamu, iaitu unit 8, untuk tingkatan 4, kamu hanya akan lebih fokus kepada kebebasan asasi saja. Okey. So, cikgu tunjukkan slide lah. Ini dah apa yang ada dalam perlembagaan. Tetapi, you tak perlu ingat semua benda ni. Sebab fokus kamu adalah bahagian 2, perkara 5 sampai 13 saja, iaitu kebebasan asasi. So, selalu ingat perlembagaan. Nampak? Okey. So, kita ada hak. Next, kita ada tanggungjawab. Okey. So, cikgu nak salah seorang antara kamu ini, tolong bacakan apa maksud tanggungjawab. Yep. Anyone volunteer? Okey. Go ahead. Chansing. Tanggungjawab ialah kesanggupan warga negara untuk melaksanakan tugas serta kewajipan dalam menjaga kedaulatan negara. Yes. Okey. So, Chansing, thank you. Okey. Tengok tadi cikgu cakap tentang hak. Hak kita ada dalam Perlembagaan Malaysia, sudah ditetapkan. Dan berdasarkan hak itu, kita kena laksanakan tanggungjawab. So, dia ada 2 perkara yang berbeza. Jangan keliru. Boleh Okey. So sekarang apa yang cikgu akan buat adalah apa yang ada dalam sukatan kamu. Sukatan apa yang ada dalam sukatan itu adalah kita panggil penakulan moral. Maksudnya kamu boleh berfikir secara logik, dan kalau kita nak berfikir pun kita mesti ada input ilmu dalam diri kita. Baru kita boleh fikir. Nampak tu? So sukatan sudah jelas lah. So dalam topik ini kita ada 5 perkara. Okey, bila saya baca perkara satu demi satu tu, yang ada 5 perkara itu, saya nak salah seorang daripada kamu bacakan apa tanggungjawab kamu. Tanggungjawab berdasarkan perkara tersebut lah. Okey, perkara pertama adalah perkara 5, kebebasan diri. So tiada seseorang pun boleh diambil nyawa. Nampak tu? So kita tak boleh bunuh orang lah. Nampak? Boleh Okey, tapi dia kata mengikut undang-undang. Tapi kadang-kadang you boleh nampak lah, polis bila dia jalankan tugas kadang-kadang diserang oleh penjenayah, maka mempertahankan diri pada masa itu, itu okeylah tu. Betul. Ini jangan nampak tu. Tembak lepas tu tentera. Oh yes. Okey nampak tu.
Okey. Apakah tanggungjawab dia? So, any one of you? Cikgu, saya nak baca. Okey. Guganis. Memelihara diri sendiri dan nyawa orang lain kecuali mengikut undang-undang. So maksudnya kita kena pentingkan nyawa orang lah. Nampak tu macam sekarang masa pandemik pun kita nak selamatkan diri dan juga orang lain. Nampak. Okey. So perkara kedua adalah perkara keenam, iaitu keabdian dan kerja paksa dilarang. Maksudnya tiada unsur buruh hamba semua sekarang. Dulu dalam gambar P.Ramlee saya pernah nampak mereka ada hamba mereka jual, yang hamba yang mereka beli tu masa itu Alibaba tu. Cerita Alibaba. Ya. So benda-benda ini semua sekarang tak ada. Tak ada dah. Dah tak ada dah. Zain, So tak ada hamba abdi. Okey, apa tanggungjawab kita? Mengikut perkara 6. Tidak menindas golongan pekerja dengan memberikan layanan adil kepada semua pihak. Okey, so pelajar-pelajar nanti satu hari kamu akan jadi golongan management atau majikan. Ya. So ada pekerja bawah kamu, so you tahulah apa tanggungjawab kamu. You kena jaga mereka. Betul. Nampak? Okey, perkara 8 ini adalah kesamarataan. Maksudnya dalam perlembagaan mereka sudah kata semua orang adalah sama rata. Lepas tu kita semua dapat perlindungan pun sama rata. Nampak tu? Okey. Berdasarkan perkara tersebut, apa tanggungjawab dia? Guganis, you can continue. Yep. Tidak bersikap diskriminasi kepada mana-mana pihak atas alasan kaum, agama atau jantina. Maksudnya kita tidak boleh diskriminasi sesiapalah. Even sebagai pelajar, sebagai guru kita tidak boleh diskriminasi pelajar dan sebagainya lah. Nampak tu? Sama macam kamu jugalah. Understand? Dalam hidup kita semua rakyat Malaysia lah. Boleh So tak ada diskriminasi ya. Okey. Perkara seterusnya perkara 10, tapi dia ada 3 perkara. Satu, kebebasan bercakap, kebebasan berhimpun, lepas tu berpersatuan. Nampak tu? Tapi ada 3 perkara dalam satu. Perkara 10 tu ada 3 perkara. Kebebasan bercakap, berhimpun, berpersatuan. Okey, apa tanggungjawab dia? Guganis? Mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa sebelum mengadakan perhimpunan. So you boleh nampak tu. Kita nak berhimpun, kita ada kebebasan untuk berhimpun. Tapi tak boleh suka-sukalah. Nampak tu? Kita kena dapatkan permit daripada pihak berkuasa sebelum berhimpun lah. Boleh nampak tu. Itu satu aspek sajalah yang berhimpun saja. Okey, perkara 13 itu adalah hak terhadap harta. Maksudnya tiada seseorang pun boleh dilucutkan. Maksudnya kita boleh memiliki harta, tak ada orang yang boleh rampas harta kita lah. Tapi kecuali mengikut undang-undang lah. Nampak tu? Kita ada kebebasan untuk memiliki harta. Tapi kita ada tanggungjawab juga. Okey, hak sudah diberitahu oleh perlembagaan. Okey, apa tanggungjawab kita? Guganis? Bertanggungjawab untuk membuat pengisytiharan harta dan membayar cukai. Maksudnya jumlah harta yang kita kumpul itu kita terpaksa isytiharkan harta kita. Dan of course lah kita kena bayar cukai based on that lah. Boleh dapat So you boleh nampak tu. Perkara pertama yang kamu kena tahu dalam topik ini adalah hak dan tanggungjawab kamu sebagai warga negara. Okey. Perkara kedua. Ini semua masih dalam kandungan sukatan kamu. Okey. You kena tahu apakah kepentingan hak. Dia ada 2 perkara. Kepentingan hak. Lepas tu kita ada kepentingan tanggungjawab. Okey. Kalau kepentingan hak itu, setiap kali you tengok perkataan hak, cikgu nak kamu semua ingat satu perkara saja. Hak sudah digariskan dalam perlembagaan lah. Senang saja. Nampak tu? So, bila nak ingat kepentingan hak, senang juga kamu nak ingat semua 6 perkara ini. Sebab, bila kita bentuk perlembagaan, kita ambil kira semua kaum. So, kita tak mahu masalah. Betul? Betul. Okey. Maka, cikgu nak salah seorang baca lah. Apa kepentingan hak sebagai warga negara. Ya, kita dengar lagi suara daripada Malisha. Malisha. Yes, saya akan baca. Okey. Mewujudkan keamanan dalam kehidupan sejagat, mengelakkan perselisihan faham antara kaum, merapatkan jurang antara kaum, mengelakkan diskriminasi yang boleh berlaku kerana perbezaan agama bangsa, meningkatkan taraf hidup sosial dan menjamin kebebasan hak asasi warga negara. Alright. Okey, cantik dia baca tu. Okey, pelajar cikgu kena ingatkan kamulah. Semasa soalan ditanya, yang ni adalah
word by word daripada buku teks. Ya. Kita tidak boleh hafal word by word lah. Betul. Nampak tu. So ingat dia punya perkara pokok sudah. Macam wujudkan keamanan dalam kehidupan sudah cukup lah. Kalau you tak tulis kemakmuran pun tak apa. Diterima. Lepas tu mengelakkan perselisihan faham antara kaum. Lepas tu rapatkan jurang antara kaum. Maksudnya yang imbuhan-imbuhan itu semua tak jadi masalah. So tolong baca, tolong ingat mengikut kemampuan kamu. As long kamu tak kacau isi dia, isi penting tu. Dapat? Okey Okey. So next. Okey, now kepentingan tanggungjawab pula. Tapi as a teacher also saya pun hadapi masalah dalam bahagian ini ya. Yang kepentingan tanggungjawab ini, tanggungjawab adalah terlalu umum. Nampak ada banyak lagi. Tapi kalau hak itu dia limited, ada dalam perlembagaan saja. Tanggungjawab ini sedikit umum lah. Tapi pelajar kena tahulah ada banyak perkara dalam tanggungjawab. Boleh sebagai warga negara kita ada banyak tanggungjawab. Macam dalam buku dia tak sebut pun dekat sini mengundi. Tapi undi pun adalah tanggungjawab kita. Betul juga. Nampak tu? Ya. Boleh ada beberapa perkara lah. Boleh Okey, so cikgu nak salah seorang baca Ini adalah perkara yang ada dalam buku teks lah. Nampak you kena ingat benda ni. Ini input kepada kamu lah. Okey, one of you can read. Who's going to read? Okey, Chan Sing. Kepentingan tanggungjawab sebagai warga negara, melestarikan alam sekitar, membangunkan dan memartabatkan negara, memastikan dasar kerajaan dapat berjalan dengan lancar, mempunyai kesetiaan yang tinggi kepada negara, melicinkan pentadbiran kerajaan dalam semua aspek, membantu pembangunan ekonomi, sosial dan politik yang stabil. Okey. Alright. Semua ini adalah isi-isi dalam buku teks. Ayat dia panjang tetapi ada pelajar yang mampu boleh hafal semua. Kita ada pelajar macam itu. Okey, tapi kita juga ada pelajar yang kita panggil dia kelas hujung lah. Kelas hujung itu pelajar yang lemah sikit. Tapi tak jadi masalah. Janji you boleh ingat perkara penting. Macam melestarikan alam sekitar. You boleh gantikan perkataan menjaga alam sekitar pun saya terpaksa terima jawapan you. Bukan maksudnya terpaksa guna lestari mesti nak hafal. Sebab kadang-kadang hafal itu akan menyebabkan kamu rasa tension, lepas tu kadang-kadang boleh putus asa. Just give up like that. Janji maksud dia sama. Sama. Yang penting itu alam sekitar dekat sana lah. Nampak tu? Okey. Lepas tu membangunkan, memartabatkan, tak perlu ingat semualah. At least ingat membangunkan negara itu tanggungjawab warga negara. So apa yang kamu sampaikan itu ringkas, lebih senang. Tapi golongan kelas yang depan itu kadang-kadang wonderful lah. Jawapan sebiji-biji macam dalam buku. Itu pelajar pandai lah. Nampak tu? Yang lain, you tak perlu give up lah. Understand? Jangan putus asa. At least ingat poin penting. Dapat? Janji maksud sama. Kan cikgu? Ya, maksud dia sama. Okey. Perkara seterusnya yang kamu kena tahu adalah kesan. Kesan ini, dia ada dua, sama. Kesan pengabaian hak. Lepas tu dia ada kesan pengabaian tanggungjawab. Nampak tu? Tapi kita start daripada kesan pengabaian hak. Tapi kesan pengabaian hak, selalu ingat perkara ini Hak saja kita kena ingat apa? Perlembagaan Malaysia. Okey. Selalu ingat, hak maksudnya rights kita ada dalam constitution. Dalam perlembagaan sudah ada. Nampak tu? Okey, dan kita ambil kira semua kaum. Maka kesan, kalau kita abaikan benda itu, you sudah tahu kesan dia lah terhadap diri kamu macam mana, terhadap masyarakat dan juga terhadap negara. Nampak tu? Okey. So, cikgu nak salah seorang baca kesan pengabaian hak terhadap diri. Lepas tu terhadap masyarakat dan terhadap negara. Okey, who's the one? Rashini? Siapa nak baca tu? Okey, Darshini Okey. Saya nak baca. Oh, wait. Vishnu nak baca. Okey. Darshini dia baru buka lah kertas tu. Okey, Vishnu, go ahead. Kesan pengabaian hak terhadap pesisir daripada masyarakat. Ibadah rendah oleh masyarakat. Terhadap masyarakat. Berlaku perselisihan faham. Mengancam keselamatan. Terhadap negara, imej negara tercemar. Semangat patriotik akan berperangan. Okey, itu dia. Okey. Kemarin ini mungkin ada ni kadang-kadang orang
dia first time kan, maka dia mungkin panik, dia baca cepat-cepat. Vishnu nervous ke Vishnu? You masuk Road to Success Didik TV, nervous ke? Okey. Ya, Pak. Oh, ya. Dia cakap ya, cikgu. Okey, perkara biasa. Okey, kesan pengabaian hak sebagai warga negara tu terhadap diri means kita akan tersisir daripada masyarakat. Lepas tu kita akan dipandang rendah sebab kita abaikan hak. Lepas tu terhadap masyarakat means pelbagai kaum kan, maka akan berlaku perselisihan faham. Dan ini mengancam keselamatan. Dan of course terhadap negara means kalau dalam negara tak ada aman, bergaduh, cetus perselisihan saja, maka negara kita image negara kita terjejas. Nampak? So bila kamu hafal pun janganlah hafal image negara mesti tercemar, image terjejas. Dan ada kelas hujung itu pelajar tulis image negara jatuh. Itu pun kita terpaksa terima. Bila kita tengok skrip jawapan pelajar, itu dia. So kita akan terima. As long dia tak kacau intipati dia lah yang penting. Dia tak lari sangat. Tak lari sangat. Nampak tu. Boleh sebab masalah selalunya pelajar ini suka hafal. Okey nampak tu. So ada yang boleh, ada yang tak boleh. Tak boleh tak apa. So pastikan kamu cari perkataan lain lah. Boleh Okay. Janji maksud dia sama, jangan lari sangat. Sebab bukan apa, kadang cikgu, saya faham cikgu, kadang pelajar-pelajar ni dia tahu apa dia nak cakap ataupun dia nak tulis, tetapi bila dia nak dia nak tulis kat kertas tu dia macam apa benda dia jadi macam lagi-lagi dengan masa yang diberikan kan untuk menjawab soalan tersebut. Okey, jadi kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan sambung balik kita punya pembelajaran kita bagi subjek pendidikan moral dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, kepada anda yang baru saja menyaksikan kami, hari ini kita nak belajar sebenarnya subjek pendidikan moral dan kita dah masuk beberapa bahagian bab cikgu kan, iaitu hak dan juga tanggungjawab warga negara. Tapi saya ada satu soalan lah, sama ada dia adakah betul-betul dia bersama dengan kita sekarang ni. Dashini, betul kertas tu sekarang betul? Okey. Okey, dah sini. Alright. Okay. Jadi, cikgu, jom kita sambung balik kita punya pembelajaran kita. Let's go, cikgu. Okey, student, kita sambung balik. Okey. Okey. So, tadi kita dah berhenti dekat kesan pengabaian hak. Yep. Okey. So, next kita akan masuk bahagian kesan pengabaian tanggungjawab sebagai warga negara. So, kesan dia ada terhadap diri you, terhadap masyarakat dan juga terhadap negara. Okey. Dah sini angkat tangan cikgu. Ui, laju dia angkat. Bagus. Silakan dah sini. Kesan pengabaian tanggungjawab terhadap diri, hak asasi akan hilang dan berlaku diskriminasi kepada diri. Terhadap masyarakat, taraf hidup rakyat terjejas dan hidup tidak sejahtera. Terhadap negara, kestabilan negara tergugat dan tadbir urus pentadbiran kucar kacir. Okey. Itu dia. Terima kasih. You boleh nampak kesan dia terhadap diri you, masyarakat dan juga negara. Okey, so maksudnya kita semua ada tanggungjawab lah. Perkara penting itu tanggungjawab. Semua orang ada tanggungjawab. So, susahlah kalau dalam satu negara itu semua orang akan melaksanakan exactly. Mesti ada yang akan ingkar, tak lakukan tanggungjawab, semua berlakulah. Tetapi hanya kamu sedar atau tidak dan mengubah diri. Boleh Okey. So, yang ini semua adalah perkara-perkara yang ada dalam sukatan. Input itu kamu kena masukkan dululah sebab itu adalah penakulan moral. Semua input yang ada dalam buku, ni. Tapi bukan hafal bulat-bulat lah. So, jangan risau. Okey, next. Okey. Ini consider bahagian almost towards the end lah. Okey, batasan hak sebagai warga negara. Okey. So, hak maksudnya kamu tahu dia ada dalam perlembagaan. Every time hak saja, rights kita ada dalam perlembagaan. Selalu channel saja macam tu. Dalam perlembagaan hak itu ada. So dekat sini pula kita akan discuss 3 perkara saja yang batasan. Maksudnya kita ada batasan. Boleh ada batasan. Maksudnya dalam dunia ini tak ada negara atau kita tak ada kebebasan mutlak. Tak pernah wujud lah. Kita bebas tapi masih dia ada ruang batasan dia lah. Nampak? Tak ada kebebasan mutlak dalam dunia. Yang orang kata liberal dan sebagainya, tak adalah.
Nampak tu masih ada batasan. So dia ada 3 perkara. Salah satu perkara kamu sudah jumpa tadi iaitu perkara 10. Boleh Okey, so cikgu akan bacakan hak tersebut mengikut perkara dan cikgu nak salah seorang baca tanggungjawab. Lepas tu cikgu mungkin akan tanya contoh dia lah, contoh isu Boleh Okey, siapa nak baca ni? Helena angkat tangan, ada soalan ke atau nak baca Helena? Okey. Helena okey. Nak baca. Okey. So perkara 9 ini you tengok larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Okey, kita bebas bergerak lah. Boleh tapi sekarang kita nak tengok tanggungjawab kita. Dia ada batasan kan? Okey. Apa tanggungjawab dia? Helena? Tidak boleh memasuki mana-mana kawasan yang mengenakan sekatan atas alasan keselamatan dan kesihatan di bawah undang-undang. Okey, dia cakap kita bebas bergerak. Tetapi sekarang adakah kita boleh bebas bergerak? Okey, apa contoh dia sekarang? Isu? Semasa PKP? Okey, semasa PKP sekarang. So sekarang kita tak bebas bergerak. Betul sebab kita ada PKP. So dia ada kawalan pergerakan sekarang. So kita terpaksa ikutlah. Itu salah satu contoh lah. Sebab sekatan itu dibuat atas alasan kesihatan sekarang lah. Ya. Nampak tu? Atas alasan kesihatan. So ni. So kita pastikan kita doa sama-sama lah. Semua ini berakhir cepat dan kita boleh bergerak balik bebas. Nampak? Sebab saya cakap dia lama tak pergi holiday kan cikgu? Ya. Cikgu stres. Okey. Nampak tu? Bukan itu saja, yang anak-anak kecil semua sekarang semuanya stres juga. Ya, betul. Nampak? Lah cikgu. Okey. Dan perkara 10 tadi cikgu dah beritahu kamu ada 3 perkara lah. Dia ada kebebasan bercakap, kebebasan berhimpun, lepas tu kebebasan berpersatuan. Okey. Nampak tu Okey. Tapi tanggungjawab tolong bacakan Helena tanggungjawab dia. Tidak berhimpun tanpa kebenaran pihak berkuasa. Okey, apa contoh isu tu? You kena dapatkan kebenaran lah. Yes, tadi. Okey, Helena? Perhimpunan haram. Okey, perhimpunan haram. Okey, so you boleh nampak tu. Kita memang ada kebebasan berhimpun. Memang ada. Tapi kita tak ada kebebasan mutlak. Suka-suka tak boleh, understand. Mesti dapatkan kebenaran daripada pihak polis. Kalau tak dapatkan, masih nak berhimpun, maka itu dipanggil sebagai perhimpunan haram. Nampak tu? Okey, so kita kena tengoklah. Understand. Maksudnya kita ada hak, rights ada. Ada kebebasan. Okey, tapi batasan itu ada juga. Nampak tu? So, you kena pastikan ada batasan, so kamu ada tanggungjawab. Boleh Okey, dan the last perkara adalah perkara 12, hak berkenaan dengan pendidikan. Okey, Helena? Tanggungjawab you? Tidak bersikap diskriminasi terhadap sesiapa saja dalam mendapatkan pendidikan. Okey, apa contoh isu dia? Any contoh isu? Pelajar yang kurang berkemampuan. Okey. So, kalau you tengok dalam dunia pendidikan lah, kita tidak boleh diskriminasikan pelajar lah. So, kadang-kadang kita tengok tindakan kerajaan kita memang betul lah. Contohnya macam kalau pelajar itu adalah berkemampuan. Kalau berkemampuan, dia ada kuasa beli. Dia boleh dapatkan semua cikgu yang terbaik datang rumah mengajar. Okey. Apa pula yang pelajar yang kurang berkemampuan? Nampak tu. So sebab itu dalam soal pemberian beasiswa semua, kita boleh nampak kadang-kadang kerajaan utamakan dia akan tengok juga pendapatan filter dia akan tapis, dia tengok pendapatan ibu bapa juga, understand. Siapa yang betul-betul layak cikgu kan? So result dia bukan outstanding sangat, tetapi dia dekat-dekat tapi dia dapat. Kenapa berbanding outstanding? Outstanding mungkin pendapatan ibu bapa dia adalah lumayan. So tak perlulah beasiswa, tapi yang pelajar ni. So maksudnya dia pastikan semua dapat peluang. Even sekarang pelajar yang kurang upaya also. Kita tak panggil kurang sekarang, kelainan upaya. Betul, ya. Okey. Mereka pun nak belajar. Maka kita kena ni. Mereka pun nak bersukan. Ya. So kita kena bagi. Nampak tu? So kita tak boleh diskriminasi siapa dalam bidang pendidikan. Nampak tu? Okey. Dan the last perkara adalah, of course dalam moral ada emosi. Perasaan. Boleh Perasaan ini ada terlampau banyak perasaan lah. Betul. Nampak tu perasaan gembira, kecewa, semua ada. Ya. Bila nak jawab soalan itu, selalunya kita cari jalan pintas lah. So cikgu bagi you tips lah. Terlampau banyak perasaan, ingat 2 cukuplah. Okey. Gembira 1,
Apa-apa pun gembira lah. Kita gembira. Bila kita punya hak asasi semua terpelihara, maka kita rasa gembira. Nampak tu? Tapi ingat opposite dia. Kalau gembira, kalau kita abaikan, nafikan hak dia, maka kita sudah sedih lah. Boleh? So gembira sedih, cukuplah tu. Understand? Lebih kurang kamu boleh jawab soalan. Nampak tu? So dua saja. Tapi sebenarnya perasaan ini ada banyak. Tapi dalam bab ini dia lebih kepada kita gembira. Lepas tu kita semua hidup happy, tak ada gaduh dan sebagainya, kita rasa syukur. Ya. Itu dah cukup dah tu perasaan dia. Boleh nampak tu. So lepas ini kita akan masuk segmen soalan lah. Itu yang paling penting lah. Nampak? Apa perasaan cikgu sekarang? Okey. Okey je cikgu Okey. Nervous sudah tak ada dah Tak ada lah. Okey, jom kita masuk ke segmen soalan, betul cikgu? Ya. Okey, ini dah. Okey. So hari ini cikgu akan bincang bersama kamu dua skop soalan lah. Satu adalah soalan bahagian A, iaitu soalan struktur. Nampak tu? Lepas tu saya akan masuk juga soalan esei lah. Kalau sempat kita juga boleh habiskan esei lah. Okey, dapat Okey. So dalam soalan ini you boleh nampak apa saja dia boleh tanyalah, sebab dia ada terlampau banyak perkara tadi kan. Betul. Cikgu ambil satu saja, cikgu letak dalam soalan. Nampak tu? So kita tidak tahu yang mana satulah. Nampak tu? Okey. Perkara 10 tadi cikgu dah beritahu ada 3 perkara. Satu, kebebasan bercakap, kebebasan berhimpun, lepas tu membentuk persatuan lah. Okey, nampak tu? Okey, soalan dia, nyatakan kepentingan hak sebagai warga negara. Tadi cikgu dah sebut setiap kali kita tengok hak saja, ingat perlembagaan. Ya. Constitution. Nampak tu? Hak sudah ada dekat sana. So apa kepentingannya? Okay, anybody one of you please answer. Okay, Malisha. Okay. Mengelakkan perselisihan faham antara kaum. Okay, sebab tadi perlembagaan. Perlembagaan. Okay. Pelbagai kaum. Okay. Next. Merapatkan jurang antara kaum. Okey, nampak tu. Okey, ini adalah jawapan yang diberi. Memanglah ini adalah berpandukan kandungan dalam sukatan. Nampak tu? So dia boleh ingat, dia boleh bagilah. Nampak tu? Okey, memang ada jawapan-jawapan lain lah. Ya. Okey, di mana ada 2 saja kan tadi okey. So ini adalah contoh jawapan dia. Nampak tu? Okey, memang dia ada dalam muka surat 108. Ini jawapan dari buku teks lah. Buku teks lah. Okay. Menjamin kebebasan hak asasi warga negara. Lepas tu mewujudkan kemakmuran dan keamanan dalam kehidupan sejagat. Ini bulat-bulat buku teks. Ada pelajar boleh hafal. Kalau you tak pandai hafal, at least ingat benda penting lah. Nampak tu? So kepentingan hak, at least kamu boleh tulis kebebasan hak asasi terjamin. Atau kalau tak guna warga negara pun tak apa. Kebebasan hak asasi rakyat terpelihara ke, terjamin ke, dijaga ke, terjaga ke, boleh, tak ada masalah. Jangan lari lari daripada benda tu adalah kebebasan asasi, itu yang penting. Lepas tu mewujudkan kemakmuran, tadi cikgu pun dah sebutlah, mewujudkan keamanan dalam kehidupan pun sudah cukup. Okey, nampak tu. So jangan take things light kamu ambil semua tu sebagai light saja. Jangan terlalu create stress sendirilah. Semua nak hafal. Nanti tak ada, ini tak ada markah. Tak ada. Nampak tu perkara penting Okey, next. Ini salah satu soalan lah. So you boleh nampak dia 2 markah, so you bagi 2 sajalah. Kalau you nak bagi extra boleh. Bagi 1 lah. Tapi you jangan sampai nak senaraikan semua, tak mau. Sebab kalau kamu dah nak senaraikan semua, masa untuk soalan lain kamu curi pula. Nampak tu Okey. Soalan seterusnya. Okey, bahagian B tu soalan masih 2 markah. Agihan markah itu bergantung kepada soalan lah. So kadang-kala, tapi yang hari ini cikgu letak semua 2 sebab cikgu nak lebih banyak perkara didiskus. Maka saya letak 5. Mungkin ada pecahan sampai 3 sajalah. Boleh Okey. So berdasarkan maklumat di atas, okey, senaraikan 2 tanggungjawab anda sebagai warga negara. So, kamu kena tahu perkara ini Ini tanggungjawab dan dia adalah menjurus kepada 3 perkara yang ada dalam perkara 10. Nampak tu? Okey. So, siapa nak bacakan jawapan dia? Anybody wants to answer this?
Vishnu. Okey, Vishnu. Okey. Okey, steady. Okey. Okey. Boleh rapatkan awak punya mikrofon tu tak, Vishnu? Your microphone. Yes, sir. So, tidak mempersoalkan isu-isu sensitif. Okey. Okey. Merupakan kebenaran pihak berkuasa. Okey. Jom kita tengok. Cikgu dengar ke jawapan dia? Tak begitu, not so clear lah, Vishnu. Okey. Tapi saya pasti jawapan yang apa dia cakap tu mesti ada dekat situ, cikgu. Okey. Ada ni. Kadang-kadang jawapan yang mereka bagi berbeza tu. Okey. Tadi bila saya dengar tadi tu, dia terus cakap tidak boleh persoalkan isu sensitif. Lebih kurang macam itulah. Lepas tu perlu dapat kebenaran pihak berkuasa. Nampak tu? Okey. Tadi bila saya dengar tu, satu perkara yang saya tak dengar adalah watak. Watak Oh. Okey, nampak tu. So jawapan kamu terlalu umum. Kamu bagi tidak boleh mempersoalkan isu sensitif. Memang betul lah. Tapi dalam moral, bila kita jawab, mereka pentingkan watak. So you kena tengok soalan. Berdasarkan maklumat di atas, senaraikan 2 tanggungjawab anda. Anda adalah watak. So you kena sebut anda means siapa watak dia? Saya. Okey. So bila saya is not there dalam jawapan you, dia akan menjejaskan markah you. Boleh Saya pasti ini merupakan satu tips daripada cikgu kan? Penting nampak tu. Sebab dalam moral itu mereka memang pentingkan watak. Nampak tu nampak tu. So itu saja satu kelemahan dalam jawapan tadilah, sebab bila saya dengar itu yang main perkara itu saya tak boleh dengar. Itu saya. Jadi cikgu apabila dalam soalan itu ada menyebutkan berdasarkan maksud saya tanggungjawab anda, bila soalan itu ada kata anda, kita kena jawab pun saya. Sekurang-kurangnya sekali you mention saya dah okey dah. Maksudnya Roman 1 itu you tulis saya tidak boleh mempersoalkan isu sensitif. Okey. Yang kedua, kamu biasalah zaman sekarang pelajar dia suka kalau boleh semuanya ringkas. Oh my god, dia mau tulis OMG saja. Wah, cikgu tahu nampak tu. Boleh Ini cikgu mesti selalu main WeChat ni. Okey, nampak tu. So kita fahamlah budaya generasi sekarang lah. Nampak. Saya ni generasi yang kita panggil 70s kid. Okey, 70s kid dah. Ini sudah millennium punya kid, dia lain berbeza. Ya, cikgu nampak? 70s kan? 70s punya kid. Azhar lagi lah 60s cikgu. Okey, tapi kita besar dengan 80-an. 80-an itu tahun gemilang lah. Sampai sekarang pun dengar lagu pun semua nak 80-an kan. Lepas tu kita besar dengan 90-an pun. Betul. Nampak tu. Okey, cikgu, kita nak berhenti rehat dulu sebab katanya selepas ini cikgu ada satu lagu untuk anda semua daripada tahun 80-an. Betul cikgu? Jadi kalau nak tahu cikgu akan nyanyi lagu apa untuk anda selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, inilah masa yang dinanti-nantikan oleh semua penonton-penonton. Betul ke cikgu? Katanya tadi kita sembang-sembang cikgu ni peminat besar Wings cikgu? Ya, Wings. Peminat search semua. Cikgu tahu hafal lagu Isabella Ya, ada-adalah. Cikgu boleh tak sikit je. Boleh cikgu untuk menghiburkan kami semua, boleh? Mana? Saya? Boleh, tak payah. Cikgu malu lah. Dia nak simpan suara dia sebab dia nak mengajar lagi. Okey, jom kita sambung cikgu. Ini pendidikan moral. So kita sambung soalan seterusnya. Okey. Tapi yang ni senang lah. Ini adalah perkara basic. Saya beritahu kamu tadi intipati dia mesti ada nilai. Nilai ada 18 saja. Maka ini soalan berkaitan dengan nilai. Okey. So siapa nak beri jawapan untuk soalan C? Okey, Chan Sing. Okey. Nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Okey, nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Okey, bagus jawapan dia. Okey, so cikgu kena beritahu tips dia lah. Nampak tips dia. Iaitu berkaitan dengan nilai Ada 18 nilai, tapi dia ada 2 nilai terlalu universal. Maksudnya terlalu universal maksudnya semua tempat digunakan 2 nilai ini confirm dapat markah.
Okey. Baik, apa dia tu cikgu? Iaitu nilai rasional dan bertanggungjawab. So tadi boleh kamu nampak Chan Sing terus cakap saja rasional bertanggungjawab. Tapi you kena jaga-jaga sebab sekarang pihak kementerian sudah tahulah. Oh, dia sudah tahu mereka trik tetapkan tu. dia ada satu perangkap. Sekarang soalan yang akan tanya selain nilai rasional bertanggungjawab. Oh, okay. Boleh. So bila ada situasi macam itu selain maka you tidak boleh gunakan nilai terlalu universal itulah. Boleh. Nampak tu. Kalau ada selain okey. So sebab itu bila kita belajar itu budak tak mau fikir zaman sekarang dia nak cepat. Bagi kerja pun cepat-cepat habis. Okay, cikgu dah habis. Nampak? So mereka tak mau fikir panjang maka mereka tulis rasional bertanggungjawab saja. Nampak tu Okey. So Chan Sing selain nilai rasional bertanggungjawab nilai kebebasan, nilai patriotisme dan nilai hormat. Okey. So you boleh gunakan nilai lain lah. So bila kita belajar jangan terlalu tumpu kepada nilai rasional dan bertanggungjawab sajalah. You mesti belajar selain daripada itu. So setiap kali kita belajar pastikan sebab takutlah nanti dia tanya selain rasional bertanggungjawab. Macam mana kan? Boleh nampak tu. Boleh Okey, next question Okey, soalan seterusnya. Okey. Nyatakan 2 isu sensitif yang tidak boleh dipersoalkan oleh warga negara. So yang ini berkaitan dengan kebebasan bercakap. Kita bebas bercakap tetapi ada perkara yang dalam Malaysia, of course ada dalam perlembagaan, kita tak boleh sentuh. So dia tanya soalan apakah nyatakan 2 isu sensitif yang tidak boleh dipersoalkan oleh warga negara. So who's going to give the answer? Anyone? Any one of you? Okay, Kuganis? Yes, sir. Yes, okay. Agama Islam sebagai agama rasmi. Okey. Dan isu-isu hak kewarganegaraan. Okey. So itu adalah 2 perkara yang dia sebutlah. Memang betul lah. Nampak tu. Okey. So tapi jawapan yang cikgu bagi adalah benda-benda yang lain lah. So kedudukan sepatutnya kedudukan Sultan dan Raja-Raja Melayu. Okey. Nampak tu. Tapi kalau kamu miss out Sultan pun kita tak boleh terlalu strict sangatlah. Kena bagi markah jugalah. Okey, lepas tu kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. So tadi dia beritahu tentang warga negara. Isu hak kewarganegaraan tidak boleh dipersoalkan. Nampak tu. So ada isu-isu sensitif lah. Maksudnya kita bebas bercakap tapi ada batasan dia. Boleh? Okey. Seterusnya. Ini bahagian yang student sukalah, perasaan. Nampak tu. So, jelaskan perasaan anda apabila melihat hak dan tanggungjawab sebagai warga negara terus terpelihara. Bukan diabaikan, bukan dinafikan. Itu negatif. Ini terpelihara. So, apa perasaan? So, siapa nak jawab soalan ni? Kita tengok apa perasaan. Soalan perasaan. Siapa nak jawab tu? Okay. Perasaan je sebut tak nak jawab. Okey. Siapa nak jawab soalan ni? Okey, Helena. Okey, Helena. Perasaannya cukup happy. Okey. Saya gembira kerana saya dapat hidup aman dalam negara pelbagai kaum. Okey, bagus jawapan dia. Okey, bila dia tanya perasaan, you tengok soalan dia. Jelaskan perasaan. Satu, jelaskan perasaan, right? Lepas tu markah dia adalah 2. Bila ada 2 markah means you kena sebutkan perasaan tersebut dan you kena jelaskan, maksudnya kenapa you happy. Kena jelaskan. Penerangan kena bagilah. Baru dia 2 markah. So dalam moral setiap satu perkara adalah 1 markah. Nampak? So you beritahu perasaan you, lepas tu you explain lah. Nampak tu? Ini pelajar dia tulis gembira. Lepas tu saya dapat hidup dengan aman dan harmoni dalam sebuah negara walaupun terdiri daripada pelbagai kaum yang berbeza. Ini pelajar pintar, bahasa penguasaan bahasa dia bagus, dia boleh tulis ayat panjang. Boleh. So pelajar yang kelas hujung itu tak perlu risaulah, gembira sudah dapat 1 markah dah. Lepas tu you boleh ringkaskan jawapan ini. So you kata kenapa gembira? Saya hidup aman dalam negara ini. Cukuplah. Itu okey. Gembira kenapa? Saya ada hidup aman, cukup. Peaceful life, cukup. Dah. Macam itu pun boleh juga, cikgu. Macam itu pun boleh. Okey. Sebab selalunya dia bergantung kepada pelajar lah. Pelajar semua adalah, kalau dia tanya saya, pelajar number wise. Setiap orang ada usaha tapi darjah usaha dia kita tidak tahu. Maka yang penting itu kita mau elakkan budaya gagal. Kita mau lulus. Lulus atau cemerlang. Itu saja.
Tapi gagal itu kita elakkan. Sebab sekarang you tak ada apa-apa tau. Lepas SPM tak cukup kepujian, terpaksa ulang. First time dalam kehidupan kamu akan ulang periksa. Tapi bila you masuk universiti semua, ulang adalah perkara biasa. Nampak? Cikgu cakap pasal siapa ni, cikgu? Semua samalah. So Yalah, bila kita ni, nampak tu. Tapi first time daripada darjah 1 sampai tingkatan 4, sampai tingkatan 5 tak tahu. Lepas tingkatan 5 baru tahu tak cukup kredit, masa ambil kena buat ulangan. Tapi dalam pengajian tinggi itu, kertas yang kita gagal semua kita kena ulang balik dan pastikan kita lulus. So, saya selalu pentingkan budaya lulus itu penting lah. Kalau nak lulus, tulis ringkas pun boleh. Betul. Nampak? Okey, done. So, kita dah habis soalan ini. So, ada masa untuk soalan esei. So, ini yang soalan esei yang saya bagilah. Nampak tu? Okey, petikan di bawah berkaitan dengan warga negara. Warga negara bermaksud rakyat sesebuah negara terdiri daripada penduduk asal dia dan juga orang asing tapi dia telah diterima menjadi rakyat mengikut undang-undang. So, warga negara maksudnya penduduk asal dan juga orang asing tapi dia sudah diterima sebagai rakyat lah. Okey, dan setiap warga negara ini, kita ada warga negara baik, perlu laksanakan kewajipan untuk memastikan negara maju dan rakyat negara mereka hidup aman serta damai. So, soalan dia adalah, jelaskan tindakan yang perlu anda lakukan untuk menjadi warga negara yang baik. Nampak tu? So, pelajar amalkan budaya ini. Bila kita baca soalan itu, pastikan kamu gariskan perkara penting yang dia tanya. Kata kunci. Nampak tu? Boleh Okey. So, tolong bagi jawapan. Okey, siapa boleh? Siapa boleh bagi jawapan? Di soalan terakhir ini. Oh, ada 2 orang angkat tangan. Okey, dua-dua jawab. Okey. Kita bagi Darshini lah. Darshini boleh sebab tadi kita dah berikan kepada Google Suara. Boleh Okey. Alright, silakan. Okey, bagi jawapan. Anything. Tanggungjawab kamu sebagai warga negara. Tanggungjawab saya sebagai warga negara, saya haruslah mengundi dan untuk memilih seorang pemimpin yang berwibawa. Okey. Nampak? Okey, lagi? Lagi 8. Saya haruslah belajar bersungguh-sungguh. Okey, belajar bersungguh-sungguh. Okey. Lagi 7? Anything saya harus menghormati agama lain semasa mereka bersembahyang ke. Okey, lagi? Lagi 6. Pressure kan, kita panggil dia pressure. Okey. Saya dapat menjaga imej negara dengan tidak melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral. Okey. Itu dia antara cikgu. Adakah betul ke cikgu? Nampak tu. Okey Okey. Terima kasih Darshini. Okey, tadi ada satu perkara cikgu sentuh dalam soalan struktur pun Selalu tengok watak. Watak dalam soalan ini adalah anda. Betul. Anda USPM student. So bila jawab tolong spesifik Jangan cakap bayar cukai pendapatan tau. Sebab you pelajar SPM masih belum bekerja lagi. Okey. Boleh nampak tu. So tapi ayat kamu kalau kamu tukar sedikit, saya akan membayar cukai pendapatan setelah mula bekerja, saya terimalah. Betul cikgu. Nampak tu. So dia mesti sangat spesifik jawapan. Itu penting, harapan mereka. Yang penting macam cikgu cakapkan tadi cikgu, itu dia, kita kena, kalau soalan tu kata anda, kena jawab saya. Itulah. Cikgu, terima kasih banyak cikgu. Okey, dan juga kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan kita semua daripada SMK Methodist Teluk Datuk, Banting, Selangor. Saya doakan semua kejayaan adik-adik kita ni akan berjaya untuk hari SPM nanti. Okey, kepada anda semua kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya. Saya Akmal Nazri. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Pelajar-pelajar, pendidikan moral membimbing kita untuk menjalani kehidupan seharian dan masa depan yang lebih baik. Pemupukan nilai murni tidak dapat dipisahkan dari penyempurnaan tingkah laku kita, di mana tindakan kita semakin mencerminkan kemuliaan dan integriti yang dikurniakan oleh Tuhan kepada setiap manusia.
Di sini saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM tahun 2021 dan menasihati pelajar-pelajar supaya sentiasa beringat rajin akan membawa kejayaan yang luar biasa. Sekian, terima kasih.